Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Tan. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran geografi tingkatan 1. Hari ini marilah kita belajar bab 9 pertempatan di Malaysia. Objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran, pelajar dapat membincangkan jenis pertempatan yang terdapat di Malaysia. 2. Menjelaskan dengan contoh 4 pola pertempatan di Malaysia. Yang ketiga, membezakan fungsi pertempatan bandar dan luar bandar di Malaysia. Baiklah, kita lihat 9.1 jenis-jenis pertempatan di Malaysia. Pertempatan di Malaysia terbahagi kepada 2 jenis. Okey, iaitu pertempatan bandar, dan pertempatan luar bandar. Hanya 2 jenis sahaja, bandar dan luar bandar. Ini adalah jenis pertempatan. Baik, kita cuba lihat pertempatan bandar. Okey, dia merujuk kepada kawasan pertempatan yang mempunyai jumlah penduduk yang padat. Maksudnya di bandar, jumlah penduduknya ialah ramai. Okey, banyak. Dan berapa banyak nanti kita cuba lihat. Baiklah, kita cuba lihat ciri pertempatan bandar di Malaysia. Macam mana baru dikatakan tempat itu adalah bandar. Okey, jumlah penduduk melebihi 10,000 orang. Inilah tadi kita kata penduduknya mesti banyak kan? Jadi jumlah penduduk yang tinggal di kawasan itu mesti melebihi 10,000 orang. Barulah layak kawasan ini dikatakan dia ialah bandar. Melebihi 10,000 orang. Okey, dia mempunyai kemudahan asas yang pelbagai. Mempunyai pelbagai kemudahan asas. Okey, macam mana kawasan kediamannya adalah berciri moden. Yang di bandar adalah berciri moden. Okey, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang di bandar melibatkan sektor apa? Okey, perindustrian. Iaitu banyak kilang di sana. Okey, lagi perniagaan, banyak kedai juga. Pembinaan, membinakan bangunan. Pentadbiran, di sana akan terdapat banyak jabatan kerajaan. Dan perkhidmatan, banyaklah banyak perkhidmatan yang diberikan di bandar. Jadi kegiatan ekonomi yang di bandar ialah melibatkan sektor ini. Okey, perindustrian, perniagaan, pembinaan, pentadbiran dan perkhidmatan. Baik pelajar, jadi ingat tak, ini ialah ciri pertempatan bandar. Okey, agak penting di dalam bab ini. Baik, sekarang kita lihat info geografi yang terdapat di buku teks muka surat 98. Okey, dia kata Bandaraya Miri Sarawak. Okey, ini Bandaraya Miri Sarawak. Dia merupakan bandaraya pertama di Malaysia yang bukan berstatus ibu negeri. Maksudnya Miri ni walaupun dia digelar bandaraya tetapi dia bukan ibu negeri. Biasanya ibu negeri lah baru dikira bandaraya. Dan bandaraya ini pada tahun 2005 telah diberi gelaran sebagai bandaraya peranginan. Tahu tak Miri di mana? Ini dia. Okey, ini dia Miri. Baik, sekarang kita lihat pertempatan luar bandar. Okey, dia merujuk kepada kawasan pertempatan yang mempunyai kepadatan penduduk yang rendah. Maksudnya di luar bandar penduduknya sedikit. Tidak padat, tidak banyak. Okey, kita lihat cirinya. Okey, jumlah penduduknya kurang daripada 10,000 orang.
Tadi bandar ialah melebihi. Jika luar bandar ialah kurang. Okey, mempunyai kemudahan asas yang minimum. Okey, yang minimum. Bandar ialah pelbagai. Ini kawasan kediamannya sederhana dan berciri apa? Tradisional. Berciri tradisional yang di luar bandar. Okey, dan kegiatan ekonominya terhad. Kegiatan ekonominya terhad di luar bandar. Dia hanya ada sektor apa? Pertanian. Okey, ini yang dijalankan di luar bandar. Lagi, penternakan. Industri desa. Kadang-kadang juga ada pelombongan. Jadi inilah kegiatan ekonomi yang di luar bandar. Baiklah, cikgu sudah buatkan perbandingan antara ciri pertempatan bandar dan luar bandar. Nanti mungkin pelajar boleh salin atau boleh screenshot. Ini sangat penting semasa kamu membuat ulang kaji. Okey, ini dia bandar ialah melebihi 10,000, luar bandar kurang daripada. Okey, ini yang kemudahan asas pelbagai, ini yang minimum. Okey, kawasan kediaman berciri moden, sini ialah tradisional. Kegiatan ekonominya melibatkan sektor ini dan luar bandar terhad kepada pertanian, penternakan dan industri desa. Macam ni lebih jelas kan perbandingannya dan senang untuk baca. Okey, pelajar boleh screenshotkannya ataupun salinnya. Baiklah, kita cuba lihat 9.2. Pola pertempatan di Malaysia. Apa yang dimaksudkan dengan pola pertempatan? Okey, dia adalah corak atau reka bentuk susunan kawasan kediaman manusia di sesuatu tempat atau kawasan. Maksudnya, di sesuatu kawasan ini, macam mana rumah? Macam mana rumah? Jika kata kawasan kediaman, mungkin pelajar confuse sikit, iaitu rumah lah, rumah kita. Macam mana dia disusun? Dibina dengan macam mana? Disusun dengan macam mana? Mungkin ada yang macam ni, contohnya yang di taman kan. Ada yang susun macam ni, ada yang susun sebaris. Ini panggillah pola pertempatan. Iaitu macam mana coraknya, macam mana reka bentuknya, susunan rumah kita. Okey? Baiklah, kita cuba lihat. Di Malaysia, pola pertempatan ada 4. Okey, ada 4 pola. Iaitu pertempatan berpusat, pertempatan berkelompok, pertempatan berjajar, dan pertempatan berselera. Okey, kita lihat pertempatan berpusat dulu. Okey, pertempatan berpusat, rumah atau bangunan adalah dibina secara rapat di sesuatu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk. Kita cuba lihat ini. Rumahnya tengok dibina rapat. Betul tak? Dibina rapat. Jika kita cuba lihat dalam pentelaka, yang segi 4 ni ialah simbol untuk rumah ataupun pertempatan. Di dalam geografi kita tak kata rumah ya. Dalam petunjuk kita tulis pertempatan. Pertempatan maksudnya rumah lah. Jadi kita cuba lihat pertempatannya dibina dengan macam mana? Rumahnya macam mana? Rapat, betul tak? Mereka dibina rapat. Okey. Terdapat di kawasan persimpangan jalan raya ataupun taman perumahan. Dia biasanya terdapat di simpang jalan. Ini dia adalah simpang jalan. Okey? Ataupun macam ni. Ini juga simpang jalan. Jadi biasanya rumah yang terdapat di simpang jalan ini dibina dengan secara rapat ataupun dikatakan polanya ialah pola pertempatan berpusat. Yang cikgu highlight ini kamu mesti ingat yang berpusat terdapat di mana. Ini yang penting. Baik, di sana juga akan terdapat kemudahan yang melibatkan pusat perniagaan, pelabuhan, rumah ibadat,
Ada masjid, kuil, tokong, klinik atau hospital dan sekolah. Jadi mungkin di dalam petelaka atau kawasan itu, kamu akan nampak ada banyak kemudahan di sana. Contoh mungkin ada simbol sekolah di sana. Ataupun ada simbol masjid di sana. Di sana akan ada menunjukkan beberapa kemudahan. Barulah akan menarik ramai penduduk tinggal di sana. Barulah wujud pertempatan berpusat. Faham tak pelajar? Okey, next kita lihat pertempatan berkelompok. Okey, pertempatan berkelompok, susun atau rumah adalah secara berkelompok ataupun terancang di sesuatu kawasan. Contohnya ini, berkelompok. Macam berkumpulan lah. Macam pelajar di sekolah kan, bila perbincangan berkumpulan, ialah 5-6 orang satu kumpulan kan. Inilah berkelompok. Contohnya kita lihat di petelaka, dia mungkin rumahnya akan wujud macam ni. 4 buah rumah, satu kelompok. Ini lagi satu kelompok macam ni. Okay? Dia terdapat di kawasan pertempatan rancangan bangunan tanah persekutuan seperti felda. Felda Trolak, felda air tawar, felda sahabat. Jika pelajar tengok felda, tentunya pertempatan berkelompok. Okay? Felda. Banyak terdapat juga di ladang kelapa sawit atau getah. Kerana felda ini dia banyak menanam kelapa sawit. Betul tak? Jadi pelajar ingat ini, ladang. Jika di ladang, ialah berkelompok. Bila peperiksaan keluar, kamu lihat ladang, tentu ialah berkelompok. Ataupun kamu di petelaka, kamu lihat sana mungkin akan wujud simbol kelapa sawit berdekatan dengan pertempatan itu. Ataupun mungkin ada simbol getah. Pokok getah. Okey, jadi itu ialah pertempatan berkelompok. Okey, pertempatan berjajar rumah atau bangunan yang dibina di sepanjang jalan raya, sungai, landasan kereta api, tepi pantai. Sepanjang. Okey, dia sepanjang ini ialah pertempatan berjajar. Kamu cuba lihat. Dia di sepanjang jalan raya, betul tak? Dan juga di tepi pantai. Okey. Jika di petelaka, kamu akan nampaklah contoh ini ialah di jalan raya. Dan rumahnya kelihatan tersusun secara deretan ataupun hampir seragam. Dia macam sebaris lah. Contohnya macam ni rumahnya. Okey, rumahnya mungkin dibina macam ni sebaris. Dia sama ada di sepanjang jalan raya atau sungai pun ada atau landasan kereta api. Contohnya sepanjang Sungai Rajang, pesisir pantai. Jika kamu lihat sungai, ialah berjajar. Atau pantai ialah berjajar. Ini caranya untuk ingat. Dan mesti ingat pola ini. Mesti ingat. Soalan suka keluar dan tanya kamu ini pola apa. Baik, akhirnya pertempatan bersererak. Rumah atau bangunan ialah dibina secara bersererak. Ataupun berjauhan antara satu sama lain. Jika kamu lihat satu rumah itu dibina jauh antara satu sama lain. Mereka tidak dibina berdekatan. Betul tak? Dia dibina berjauhan. Jika di petelaka, kamu akan nampak rumahnya macam ni lah. Kelihatan bertaburan dan tidak seragam. Dia bertaburan. Tak ada satu pattern lah. Dia bertaburan. Okay? Dia biasanya terdapat di mana? Kampung. Ingat pelajar. Kampung, kebun kecil. Kampung atau kebun kecil, getah dan sayur. Contoh di Bukit Tinggi, di Kundasang. Okay, jadi untuk pola ini pelajar mesti tahu tengok polanya untuk mengenal pasti dia pola apa dan biasanya pola ini wujud di mana. Baik, sekarang kita lihat 9.3 fungsi pertempatan bandar dan luar bandar. Baik, apakah maksudnya fungsi pertempatan? Fungsi pertempatan adalah peranan bagi sesuatu kawasan merangkumi ekonomi, sosial dan kerajaan ataupun governance. Apakah peranannya? Contoh apa peranannya bandar? Apakah peranannya luar bandar? Dia merangkumilah ekonomi, sosial dan kerajaan ataupun governance.
Baik, kita lihat fungsi pertempatan bandar dulu. Okey, kita lihat dari segi ekonomi. Jika ekonomi, tentunya kegiatan ini dapat menjana pendapatan penduduk dan juga negara. Maksudnya yang berkaitan dengan pendapatan. Wang lah, wang. Kita boleh dapatkan wang. Okey, contohnya apa dia? Bandar pelancongan. Bandar pelabuhan. Ini semua ialah peranan bandar ya. Maksudnya bandar itu dia berperanan sebagai apa? Bandar pelombongan, bandar perindustrian dan bandar teknologi maklumat. Okey, kita lihat satu demi satu. Okey, fungsi pertempatan bandar dari segi bandar pelancongan. Maksudnya bandar tersebut dia terkenal dengan pelbagai aktiviti pelancongan. Dan dia menawarkan pelbagai peluang pekerjaan dalam sektor perniagaan dan juga pelancongan. Contohnya Port Dickson dan Bandaraya Melaka. Port Dickson dan Bandaraya Melaka adalah bandar. Dan tempat ini atau bandar ini dia terkenal sebagai bandar pelancongan kerana ramai pelancong suka melancong ke sana. Okey, seterusnya kita lihat bandar pelabuhan. Okey, bandar pelabuhan maksudnya bandar ini dia melibatkan urusan import dan ekspor. Maksudnya tentunya di bandar itu ada pelabuhan. Dan penduduknya terlibat dalam sektor perkapalan dan penguatkuasaan maritim. Maksudnya penduduknya ramai yang bekerja di pelabuhan lah. Okey, contohnya Pasir Gudang dan Klang, Georgetown, Bintulu dan Teluk Sepanggar. Cikgu mungkin tunjukkan lokasinya. Kamu lihatlah. Okey, ini adalah pelabuhan Pulau Pinang. Jadi dia di Georgetown. Okey, jadi kita kata Georgetown ini adalah bandar pelabuhan. Okey. Dan pelabuhan Klang di Klang lah. Jadi Klang ialah bandar pelabuhan. Pelabuhan Kuantan di Kuantan juga. Pelabuhan Pasir Gudang ialah di sini. Okey, pelabuhan Pasir Gudang. Dan pelabuhan Tanjung Pelepas. Jadi Tanjung Pelepas juga bandar pelabuhan. Okey. Dan ini ada pelabuhan Bintulu. Pelabuhan Bintulu. Dan juga pelabuhan kontainer Teluk Sepanggar di Bandar Teluk Sepanggar. Jadi Teluk Sepanggar itu adalah bandar pelabuhan. Okey. Baik, seterusnya kita lihat bandar pelombongan. Okey, bandar pelombongan. Tentunya di bandar tersebut dia berkembang akibat penerokaan sumber mineral. Dan dia menawarkan pelbagai peluang pekerjaan, kegiatan pelombongan dan cari gali. Jadi ramai penduduk yang jika tinggal di bandar tersebut tentunya ataupun kebanyakannya terlibat dalam kegiatan pelombongan. Okey, contohnya Bintulu. Okey, Bintulu yang di Sarawak dan Keteh yang di Terengganu. Okey, ini dia Bintulu. Okey, ini Bintulu. Okey, dan sini ialah Keteh. Dua tempat ini dia terkenal dengan apa? Pelombongan, petroleum dan juga gas asli. Okey. Jadi mereka dua bandar ini adalah bandar pelombongan. Okey, seterusnya kita lihat bandar perindustrian. Okey, bandar perindustrian tentunya bandar yang terdapat banyak kilang. Bandar yang mempunyai pelbagai kegiatan industri.
Kebanyakan penduduknya bekerja dalam bidang pengeluaran. Pengeluaran maksudnya yang dalam kilang lah, mengeluarkan produk ataupun barang. Kejuruteraan dan juga teknikal. Yang semua yang terdapat di dalam kilang. Okay, contohnya Shah Alam dan Perai. Okay, Shah Alam dan Perai. Ini adalah bandar perindustrian. Okey, seterusnya bandar teknologi maklumat. Dia merupakan bandar yang berperanan mengembangkan teknologi maklumat dan telekomunikasi iaitu ICT di negara kita. Dia terdapat pelbagai peluang pekerjaan yang melibatkan penggunaan ICT, termasuk pemasaran dan juga pengaturcaraan komputer. Jadi jika kamu berada di bandar tersebut, mungkin kamu boleh melibatkan diri dalam pekerjaan inilah yang berkaitan dengan ICT. Okay, contohnya di mana di negara kita yang dikenali sebagai bandar teknologi maklumat iaitu Cyberjaya, di Cyberjaya dan juga di Taman Teknologi Malaysia. Baiklah, jadi ini adalah fungsi pertempatan bandar dalam bidang ekonomi. Okey, sekarang kita lihat fungsi pertempatan bandar dalam bidang sosial. Jadi terdapatnya bandar diraja, bandar satelit dan bandar pendidikan. Baik, kita lihat satu demi satu. Kita lihat bandar diraja. Jika bandar diraja, maksudnya bandar tersebut adalah tempat terletaknya istana, iaitu kediaman rasmi bagi sultan ataupun raja. Maksudnya di bandar tersebut tentu ada istana. Barulah dia boleh digelar bandar diraja. Okay, dan wujud peluang pekerjaan sampingan kepada penduduk setempat disebabkan aktiviti pelancongan. Jadi, jika tempat itu terdapatnya istana, dia akan berjaya menariklah pelancong datang. Jadi, wujudlah kerja sampingan bagi penduduk yang di sana. Okay, contohnya, ini yang pelajar perlu hafal ya. Pekan yang di Pahang. Bandar Pekan itu terdapatnya istana. Kuala Kangsar yang di Perak. Kuala Kangsar juga terdapat istana, Arau dan Muar. Okey, cikgu hanya senaraikan 4 sahaja, sebenarnya banyak lagi. Okey, tetapi kamu hafallah 4 ini. Okey, hafallah 4 ini dan jika nampak saja wujud dalam soalan peperiksaan, dia merupakan bandar diraja. Baik, bandar satelit. Dia berperanan sebagai bandar sokongan kepada bandar utama. Jadi di sini Kuala Lumpur adalah bandar utama. Okay? Jadi bandar satelit ini ataupun pinggir bandar ini, contohnya Taman Tun Dr. Ismail, Petaling Jaya, Kota Damansara, Bandar Seri Damansara, banyaklah yang di tepinya berperanan sebagai bandar satelit yang menyokong ekonomi Kuala Lumpur. Okey. Dan di dalam bandar satelit ini dia juga terdapatlah pelbagai peluang pekerjaan. Contohnya Petaling Jaya lah, Petaling Jaya yang di Selangor. Yang lain juga tetapi dia bagilah Petaling Jaya yang lebih terkenal itu dan Senawang yang di Negeri Sembilan. Dua ini adalah bandar satelit. Okey, bandar pendidikan. Jika bandar pendidikan di sana tentunya terdapat institusi pendidikan tinggi yang menawarkan peluang pendidikan. Sana tentu adanya institusi pendidikan tinggi ataupun universiti. Barulah boleh digelar bandar pendidikan. Okey, dan jadi dia wujud peluang pekerjaan di sana sebagai contohnya sebagai pensyarah. Pensyarah ialah apa? Itu cikgu lah, cikgu yang di universiti. Kita panggil pensyarah. Ataupun kaki tangan institusi pendidikan tinggi.
Okey, contohnya Universiti Pendidikan Sultan Idris yang iaitu UPSI yang di Tanjung Malim. Mengapa cikgu highlightkan atau merahkan perkataan Tanjung Malim? Jika soalan keluar, dia akan keluar Tanjung Malim. Jadi pelajar mesti tahu Tanjung Malim itu ialah bandar apa. Jangan risau, nanti cikgu akan bagikan kamu rumusan atau satu ringkasan. UTM terdapat di mana? Iaitu Skudai, Johor. Betul tak? UKM di mana? Di Bangi. Ini di bab 8 cikgu sudah mengajar. Jadi siapa yang sudah terlepas video bab 8 bolehlah pergi menontonnya. Baik, jadi fungsi pertempatan bandar yang dari segi sosial adanya bandar diraja, bandar satelit dan bandar pendidikan. Baik, next kita lihat fungsi pertempatan bandar yang dalam bidang kerajaan ataupun governance. Dia maksudnya yang merujuk kepada fungsi yang berkaitan dengan dasar kerajaan dan juga pentadbiran. Dia adanya bandar pertahanan, bandar sempadan dan bandar pentadbiran. Okay, kita lihat bandar pertahanan. Jika bandar pertahanan, dia akan menempatkan pangkalan tentera di sana, di bandar tersebut. Yang menjadikan bandar ini berkembang sebagai kawasan pertempatan yang lebih besar. Maksudnya di bandar tersebut terdapatnya pangkalan tentera. Jadi dari sinilah bandar ini dia akan berkembang menjadi satu kawasan pertempatan yang lagi besar. Mungkinlah ahli keluarganya juga akan pindah ke sana ataupun akan wujudlah banyak kedai-kedai di sana. Jadi bandar ini semakin berkembang maju. Okey, contohnya Lumut yang di Perak. Dia adalah pangkalan tentera laut di Raja Malaysia, Lumut. Jadi pelajar ingat Lumut. Lumut ialah pangkalan TLDM. Jadi dia ialah bandar pertahanan. Port Dickson juga. Okay, Port Dickson dia adalah bandar tentera darat. Jadi Lumut dan Port Dickson ialah bandar pertahanan. Okay, bandar sempadan. Okey, dia berfungsi sebagai pintu keluar masuk negara. Apa itu sempadan? Sempadan itu ialah satu garis khayalan yang memisahkan dua negeri ataupun dua negara. Itu panggil sempadan. Cikgu bagikan kamu contoh. Contohnya rantau panjang yang di Kelantan dan padang besar yang di Perlis. Dua ini merupakan bandar sempadan. Cikgu tunjukkan kamu peta lebih jelas. Okey, jadi pelajar kamu lihat Okey, sini ialah Thailand, betul tak? Sini adalah Thailand dan sini adalah Malaysia. Okey, cikgu tunjukkan mananya rantau panjang. Nampak tak rantau panjang di sini? Okey, rantau panjang di sini kan. Jadi kamu cuba tekan masuk. Ini dia. Yang berwarna merah ini adalah rantau panjang. Dan jika kamu lihat di sini, sini adalah Malaysia. Ini adalah sempadannya. Di sebelah kanan adalah Malaysia, di sebelah kiri adalah negara Thailand. Tengok ada bahasa Thailand di sini kan. Jadi rantau panjang itu dia adalah berada di sempadan Malaysia dengan Thailand. Rantau panjang dia terdapat di Kelantan. Okey, next kita lihat yang padang besar. Tadi dia juga kata padang besar, betul tak? Baik, jadi pelajar lihat sini. Ini merupakan padang besar yang berwarna merah. Okey, cikgu besarkan. Sini di Perlis, betul tak? Padang besar adalah di Perlis. Jadi, padang besar ini dia juga berada di sempadan. Sempadan negara Malaysia, iaitu Perlis dengan negara Thailand. Okey, dengan negara Thailand. Jadi, sini adalah, tengok sini dia tulis Malaysia. Dan di atas sini dia tulis bahasa Thailand, iaitu sini adalah Thailand.
Jadi Padang Besar juga berada di sempadan Malaysia dengan Thailand. Selain daripada itu, di dua bandar ini dia juga giat dengan apa? Kegiatan pelancongan dan perdagangan yang rancak. Di dua bandar ini terdapat ramai pelancong suka pergi. Di sana terdapat banyaknya barang yang dijual. Tengok, kerana dia dekat dengan Thailand, negara Thailand. Jadi dia banyak boleh dapatlah barangan yang dari Thailand dan boleh dijual dengan lebih murah. Cikgu juga pernah pergi ke Padang Besar. Memang bagusnya jika nak membeli belah di sana. Barangnya lebih murah dan pelbagai. Okey, bandar pentadbiran. Dia berfungsi sebagai ibu negeri, ibu negara dan pusat pentadbiran. Contohnya Putrajaya. Putrajaya ialah pusat pentadbiran kerajaan persekutuan negara kita kan, Putrajaya. Dan Kota Kinabalu yang di Sabah, Kuantan yang di Pahang, Kangai yang Perlis. Okey, ini semua ialah ibu negeri. Jadi pelajar sangat senang untuk ingat sahaja semua ibu negeri. Tapi kamu mesti ingatlah, ibu negeri kita ialah mana satu bandar. Semua ibu negeri dan juga Putrajaya adalah bandar pentadbiran. Jadi jika kamu ingat ibu negeri, kamu ingatlah mana ialah bandar pentadbiran. Dan dia menawarkan pelbagai bentuk perkhidmatan kepada penduduk. Maksudnya kerana di sana terdapatlah jabatan kerajaan yang dapat memberikan perkhidmatan kepada penduduk. Baik, ini sangat-sangat penting rumusan ini. Apa yang tadi cikgu terangkan, cikgu sudah buat rumusan di sini. Dan inilah yang perlu pelajar hafal. Contohnya bandar pelancongan ialah mana, bandar pelabuhan, bandar pelombongan, semua ini pelajar boleh screenshot dan salin dan hafal semasa peperiksaan. Baiklah. Next, kita lihat fungsi pertempatan luar bandar dari segi ekonomi, sosial dan juga kerajaan governance juga. Okey. Dan fungsi pertempatan luar bandar agak beza dengan bandar. Kita lihat ekonomi. Di luar bandar terdapat pelbagai kegiatan ekonomi iaitu pertanian, penternakan, pelombongan dan industri desa yang menawarkan peluang pekerjaan. Jadi inilah pertanian, penternakan, pelombongan dan juga industri desa ialah kegiatan yang dijalankan di kampung. Di kampung ataupun di luar bandar. Kita lihat satu demi satu. Kita lihat pertanian dulu. Okey. Pertanian, mereka menanam apa? Pertanian di kawasan luar bandar, dia merangkumi penanaman apa? Menanam padi, getah, kelapa sawit dan sayur-sayuran. Yang terdapat di luar bandar, di kampung. Okey, dan penternakan. Okey, kita cuba lihat dia menternak apa ya. Dia penternakan lembu, kambing dan juga penternakan ikan air tawar. Okey, next. Pelombongan. Pelombongan yang melibatkan penerokaan sumber mineral yang terdapat di Malaysia. Ini adalah taburan mineral utamalah mengikut negeri kita. Ada biji besi, ada kuprum, ada arang batu, ada emas, ada banyaklah. Ini adalah maksudnya sumber mineral. Okey. Baik, akhir sekali ialah industri desa. Industri desa ialah membolehkan penduduk menghasilkan produk seperti kraft tangan. Inilah kraft tangan dan juga makanan. Ini adalah industri desa. Okey, jadi ini ialah dalam bidang ekonomi. Baik, dalam bidang sosial, pertempatan luar bandar juga ada kemudahan sosial. Contohnya, dia ada rumah ibadat juga di kampung, di luar bandar. Dan ada juga klinik kesihatan, kadang-kadang dia tulis klinik desa. Dan perkhidmatan pos,
bekalan air dan elektrik. Inilah kemudahan yang terdapat di luar bandar. Baik dari segi kerajaan dan governance, perkhidmatan pengurusan pentadbiran juga terdapat di luar bandar. Contohnya, penduduk dia dapat menyelesaikan urusan mereka melalui pejabat penghulu. Penghulu maksudnya ketua kepada beberapa kampung ataupun ketua kepada satu mukim. Ketua kampung, ketua kepada sebuah kampung. Tok Batin. Tok Batin itu ialah macam ketua kepada orang asli. Tuai rumah ialah ketua kepada rumah panjang. Dan pengawal. Pengawal itu dia juga macam penghulu. Ataupun kadang-kadang kita dia kata ketua kepada daerah. Jadi penghulu, penduduk ini dia dapat merujuklah jika ada masalah, ada urusan, dia boleh selesaikan melalui pejabat ini. Kerana mereka merupakan wakil kepada kerajaan. Dan menjalankan peranan serta tanggungjawabnya terhadap masyarakat setempat. Okey, balai raya. Di kampung juga terdapat balai raya. Dia berperanan sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan. Jadi, penduduk kampung mereka boleh mengadakan perjumpaan atau mesyuarat di balai raya kampung. Baiklah, terima kasih kerana menonton video cikgu. Jangan lupa cuba menjawab kuis-kuisi yang telah cikgu memberikan linknya di description video. Selamat mencuba. Jangan lupa memberikan sokongan kepada cikgu dengan tekan like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye semua.